Selamat petang, apa khabar semua? Selamat petang, apa khabar semua? Semoga semua sihat sejahtera di rumah. Saya rasa tiada orang boleh keluar ke mana-mana, tetapi saya pasti anda berada di tempat yang selesa. Sambil itu, boleh kita berkongsi-kongsi, berborak-borak mengenai perlumbaan terbesar di dunia, Tour de France. Ya, selamat petang, apa khabar? Ayo. Yan, selamat petang Yan, selamat petang. Topik hari ini bagus. Saya minta kita berinteraksi bersama untuk perbincangan perlumbaan besar di Tour de France 2020. Jadi perlumbaan ini 2021 dah. Mana 2020. Okey, hari ini saya perlu semua orang rakan basikal saya berinteraksi dengan saya. Apa yang anda memerlu tahu, dan kemungkinan ada sedikit sebanyak kemungkinan yang kurang faham. Jadi hari ini saya berada di sini bersama anda semua. Kita berkongsi, mendapat lebih pengalaman apa yang anda nampak di skrin TV anda di rumah. Apa ini, apa itu, lebih mendalam topik mengenai Tour de France 2021. Okey? Kita tunggu ramai sikit orang datang sebab minta share. Sarina, selamat petang. Boleh tolong share? Siapa? Yan, please share. Ken, thank you. Tony, good evening, selamat petang. Apa khabar semua? Lee, selamat petang, apa khabar? Jadi, perbualan kita hari ini cukup hangat mengenai sedikit sebanyak apa perbezaan dia perlumbaan individual tantra, perlumbaan kayuhan solo, mengejar masa, ujian masa bersendirian. Bermaksud anda kayuh berseorangan, basikal jenis apa yang mereka guna dan bagaimana mereka berada di jalan untuk mencari tempat yang paling cepat dan paling singkat masa yang mereka dapat mencuri jalannya. Kita perbincangan hari ini mengenai Tour de France. Okey? Encik Haji, tolong share Encik Haji. Selamat petang, apa khabar? Hai Yoni, good evening. Selamat petang Kamal, apa khabar Kamal? Selamat petang. Tolong share. Sebab saya rasa hari ini saya melihat dan teliti dalam 7-8 hari ini, Tour de France ini semakin lama semakin menarik. Saya rasa situasi dan keadaan dia bertukar-tukar. Jadi saya rasa hari ini saya patut memberitahu macam mana dan bagaimana keadaan di dalam situasi perlumbaan. Saya harap anda bersedia berinteraksi dengan saya, tiada masalah. Jikalau anda memerlu tahu apa-apa di skrin belakang saya, ataupun kemungkinan malam ini anda boleh melihat live di Eurosport. Jadi anda akan lebih memahami apa yang berlaku di dalam perlumbaan Tour de France yang berlangsung selama 21 hari, rehat kemungkinan 2 hari tak silap saya. Ini adalah yang dimaksudkan perlumbaan paling mencabar di dunia, Tour de France 2021. Selamat petang, apa khabar? Tony, good evening. Please share Tony Chan. Thank you. Omar, selamat petang, apa khabar? Tapi selamat petang. Apa khabar? Topik hari ini bagus. Saya rasa perbualan kita tak mau jauh sangat, tetapi kita ringkaskan straight to the point apa yang berlaku di situasi di skrin belakang saya. Kita mula di peringkat kelima, tak silap saya. Ya, stage 5 ya. Boleh tak nampak skrin belakang jelas? Boleh Boleh nampak jelas. Okey, sebentar lagi kita akan menunjuk cara-cara mereka apa yang berlaku di peringkat kelima, ujian masa berseorangan. Ujian masa berseorangan ini adalah cukup penting untuk GC. GC adalah General Classification punya rider. Semua rider yang mahu mencabar kedudukan yang teratas. Kepada kontender yang mahu menang overall ini adalah juga cukup penting, kerana perbezaan di saat-saat ini, berapa minit selama 20 lebih km ini cukup mencabar. Nak cakap jauh tak jauh, nak cakap pendek tak pendek. Jadi
27 km ini cukup mencabar sebab jalan rata. Sesiapa pun boleh menang. Okey? Okey. Selamat petang. Okey, apa kata kita mula dulu? Kita minta Henry, good evening. Kita mula dengan peringkat kelima, ujian masa berseorangan. Jadi, ujian masa perseorangan ini seorang aja selama 2 minit gap dia. Setiap rider akan bermula satu demi satu. Satu demi satu, 2 minit, setiap 2 minit dia akan melepaskan seorang cyclist dan seterusnya sehingga habis semua rider yang berada di Tour de France. Jadi keadaan ujian masa berseorangan ini di peringkat 5 adalah di belakang. Boleh nampak jelas? Kita mula ya. Kita mula dengan peringkat kelima. Stage 5 of the Tour de France, and there would be no let up of the drama. This time, it would all happen against the clock. Ini dia. Beginning in Changé and finishing just Tak jauh, down the road 20 lebih km. Tetapi situasi dia semua hampir tempat bandar. 27.2 km. Then one in a sprint. This time 27 kilometers against the clock. Bukit dia tak tinggi. Was the first fast man out on the day. Baju hijau. He beat the time set by Sweeney, 52 seconds the margin, and the young Dane from UAE looked good. Stefan Bissegger had been one of the favourites, but it started to rain, and despite the brilliant save, he was keadaan able di sini, to drive it home. Ujian masa berseorangan ini adalah penting untuk overall leader. Disappointingly down on the sheets, 21 seconds worse off. Champion leader. Mattia Cattaneo was looking good, very good in fact. The former under-23 Giro d'Italia Nampak tak? was making Berada sweat. bila In fact, he dislodged him from the hot seat. That is until Stefan Kung in good, very good in fact. Okey, kita lihat di sini, individual time trial ini adalah penting jikalau kita berada di jalan raya tengah. Ini jalan raya tengah. Kenapa rider ini berada di kiri sebelah sini? Kenapa? Kerana dia memakan jalan serapat yang boleh, tetapi sini bahaya sebab banyak batu dan kemungkinan banyak kaca apa-apa yang ada sebelah sini. Mereka tak nak ambil risiko terlampau rapat di sini sebab takut tayar pancit. Jadi mereka cyclist ini dia tak berada di sini kerana mereka mahu lebih rapat menghala ke kiri. Nampak tak? Oleh kerana dia berada di sini tak di sini sebab dia mencuri lebih ruang masuk di sebelah kiri, lebih cepat sampai di hadapan. Jikalau kita berada di sini, kita ambil lebih masa. Ada distance lebih sikit. Jadi ujian masa perseorangan ini adalah penting. Memakan jalan juga main peranan besar. Daripada itu, kita kena kuatlah. Itu penting. Okey. Jadi, ini apa ni? Apa ini? 14.1. Ini adalah kilometer yang akan sampai ke penghujung jalan. Jadi, kemungkinan anda tidak berapa faham apa ini. Ini adalah countdown distance. Ya, ini adalah countdown distance yang akan menamakan perlombaan hari ini. Ujian berseorangan. Satu orang sahaja berkayuh. Mereka mencabar masa secepat yang boleh, mengumpulkan masa, menjarakkan rider lain-lain. Ya, ini adalah individual time trial. Kita sambung ya. The former under-23 Giro d'Italia winner was making Biel sweat. In fact, he dislodged him from the hot seat. Hot seat adalah anda ada paling kuat, anda duduk sana ya. Kalau orang lain menang, you kena turun tukar orang lain. The Madios would have been delighted when they saw the European champion come across the line, beating Cattanio's time by 36 seconds. Jumbo-Visma were in good combative mood. Jonas Vingegaard looked good, not quite good enough however. And Primož Roglic showing not too many ill effects. Sebenarnya individual time trial ini, Then came Tadej Pogačar, the Tour de France winner. Sebenarnya individual time trial ini adalah boleh dikatakan ujian masa yang paling menyeksa diri ya. Bermaksud anda harus atau cyclist itu harus mengeluarkan tenaga dan strategi yang betul. Setiap kali berapa km
di berapa kilometer, mereka tahu membajetkan tenaga mereka dengan kelajuan kepantasan mereka yang berada di jalan raya. Katakan 27 km, bukit, landai, jadi mereka kena pandai membajetkan tenaga mereka 110% untuk all out sepanjang 27 km ini. Jadi ujian masa ni walaupun dia pendek tetapi effort dia cukup teruk, ya, cukup teruk. Kita sambung. From last year, starting the day in 6th position at 39 Ingat tak jersey putih? Jersey putih adalah young best rider, ya. What he did at the Planche des Belles Filles, but this time trial without a climb in it, and just a week or so after having come only third in the national Betul-betul rapat badan dia orang, kan? eyebrows were raised when at the first and second time checks, Pogacar was flying. The same would happen up to the finish. Kung unable to believe it as he looked on. Pogacar taking 18.2 seconds off his time and moving into the stage lead. It quickly became clear that Pogacar would win the stage. Kung disappointed, but would Pogacar do enough to take the yellow jersey? Van Aert would turn up and not provide the performance we might have been expecting. Lagi satu, ujian masa berseorangan ini, green jersey dan King of Mountain, kebiasaan ini mereka tidak pentingkan overall di sebelah sini. Mereka lebih tumpu perhatian untuk kategori mereka. Sprint jersey adalah rider yang memerlukan sprint pengakhir garis penamat itu mendapatkan markah yang cukup bagus, baik untuk menjarakan pelumba sprint lain, ya. Jadi jersey hijau dan jersey polka dot mereka jarang mahu overall standing sebegini di Tamtra. Jadi mereka lebih tumpukan perhatian membajetkan tenaga mereka untuk 21 hari perlumbaan Tour de France ini. Jadi sesiapa yang lebih tumpu perhatian kepada Tour de France untuk Tamtra kategori peringkat kelima ini, mereka lebih tumpu adalah overall leader. Yang sesiapa nak cuba memenang Tour de France dan masa mereka di overall untuk peringkat 1 ke 21 penamat dia. Jadi dia nak championship ke atau nak top 5, top 10 overall, mereka tumpu kepada peringkat Tamtra ini, ya. Kalau baju hijau atau polka dot, mereka lebih mungkin tak all out sangatlah, tetapi sesiapa nak yang lebih mendalam, inilah kategori yang mahu menjarakkan masa dengan sesiapa yang lain-lain tu, ya. Okey, kita sambung. Philippe would lose over a minute and shake his head, but at the start gate, Mathieu van der Poel doing something he'd never done before. The mountain biker, the cross star, the supreme king of road cycling at the moment, had never ridden a time trial of this magnitude or this distance. Cukup kemas lah tengok. He started it by Memang defending cukup very kemas. well. Only 22 seconds down at the second intermediate. 39 seconds had separated Pogacar and Van der Poel at the start of the day. Okey, nampak tak? Ini semua. Apa ini? Kilometer 27.2 adalah perlumbaan hari ini. Distance dia, ya. Ini negara, ini nama seperti biasa, dan ini adalah masa sekarang yang dia habiskan perlumbaan di sini. Yang merah ini apa? Yang merah ini tambah 30 point, hampir 31 saat dengan dia. Ikut. Ini adalah masa kayuhan dia. Warna putih. Warna merah, jikalau dia tambah, bermaksud dia masih berada hadapan dia 30 saat dalam hari ini. 30 saat lebih kepada dia. Bermaksud dia got 30 second advantage daripada dia untuk hari ini. Yang ini tak pasti, tetapi yang ini average speed dia, ya. Jadi ingat, kalau hijau bermaksud dia lebih laju pada dia. Jikalau dia merah, belakang dia masa ujian masa ni. Okey? Kita ulang. Kita tengok nanti overall timing dia.
Going into the final 2Ks, there was 7 seconds of a difference. Pogacar looked Nampak on and muka was dia. enjoying the performance himself. Nampak muka. Pogacar won the stage and would not have to wear the yellow jersey this early in the tour. Mathieu van der Poel with another of those great memorable... Okey. Ini Pogacar tadi mana? Pogacar yang ni overall 32 minit 19 saat. Ini leader dia. Nampak? 19 saat 30 saat. Van der Poel 31 saat. Tadi nak ingat tak 31 saat? Ini over timing dia. 31 saat perbezaan dia. Nampak? Tadi yellow jersey dia 31 saat belakang dia. Tadi petak warna merah tu. Inilah masa dia. Okey, 32 minit. Dia jersey kuning tadi 32 minit 31 saat. Jadi ini adalah timing dia. 32 minit 31 saat. Jadi seterusnya ini timing dia adalah perbezaan antara sini ke sini. Selain selanjutnya yang ini akan 1 minit atau 2 minit, siapa yang lambat semua ke bawah. Okey? Ini untuk ujian masa perseorangan. Jikalau tak berapa faham, nanti boleh tag saya di bawah ya. Boleh? Superhuman performances. Pogacar winning, Kung in second, Vingegaard third, Van der Poel fifth in the time trial, and still in the yellow jersey. Boleh tahan tau, penat dia. The general classification certainly looking more interesting Tengok now. muka dia. A lot of big GC riders defending their positions well despite crashes. Mathieu van der Poel leads going into stage 6. Pogacar right up there, leader in the clubhouse, you'd say. He's at 8 seconds, followed by Van Aert and Alaphilippe. But look out for Primož Roglic and Richard Carapaz, both in the top 10, alongside Rigoberto Urán. And on stage 6, a new Tour de France begins. A new order's been established at the top. We begin in Tours and head to Chartreux, 160.6 kilometres, and returning to the site of the first ever win for Mark Cavendish at this race in 2008. The other day he picked up stage win number 31. And stage 6 provide number 32. Tune in to find out. Okey, kita pergi ke peringkat ke-6. Ini dia yang peringkat ke-6 yang berlangsung 2 hari lepas. Sebenarnya peringkat 6 dia banyak bukit, jadi saya tidak set upkan yang di sana, tetapi saya ringkaskan kepada peringkat 6 ni untuk penghujung dia, sebab keseronokan melihat mereka yang berada di hujung event. You akan nampak mereka membawa rakan sprinter mereka ke penghujung penamat perlumbaan untuk mendapatkan stage win. Jadi apa yang berlaku di sini, kita boleh lihat rider membawa rider mereka ke depan untuk mencuri angin seberapa yang banyak sebelum penghujung mereka dikeluarkan masuk ke sprint akhir ke garis penamat. Ini adalah cara mereka bersprint. Ya, you tengok kenapa dia berpecah di sini. Masing-masing ada pembawa dia, the lead rider. The lead rider adalah teammate dia. Nampak? Masing-masing ada baju yang sama akan membawa mereka naik di depan setiap penjuru, ya. Cuba lihat di sini. Nampak tak? Rider baju sama. Banyak rider baju yang sama akan membawa rider sprinter mereka naik di depan. Nak stage win adalah kena membawa sprinter mereka naik. Jadi masing-masing membawa kerja mereka, tugas mereka membawa sprinter mereka ke depan, menjimatkan tenaga sprinter dia seberapa banyak yang boleh sebelum sampai ke penghujung jalan, ya. Ini lead rider dia, nampak?
Lead rider nampak? Lihat ni. Baju hijau di depan dia adalah dua rider dia. Baju kuning, kenapa baju kuning berada di sini? Kenapa baju hijau, baju kuning di sini? Baju kuning adalah overall leader disebabkan tak semestinya baju kuning boleh menahan juara keseluruhan mereka sampai ke penghujung perlumbaan, ataupun rider baju kuning ini bukan contender general overall dia. Kerja dia masih kena bersambung. Dia punya timing di peringkat awal mendapat jersey kuning adalah bonus, tetapi kerja tugas masih sama. Dia bukan rider yang overall contender, katakan. Jadi dia kena buat kerja dia, menarik rakan dia. Nampak? Baju kuning sama pasukan dia. 1, 2, 3, 4. Dia nak cari sprinter untuk bawa sprinter di ke depan. Jadi dia kena buat lead out lebih laju pada sini. Nampak? Dia kena laju pada sini. Jadi bila dia pergi sini, dia akan makan jalan ke tengah. Kita lihat nanti. Nampak tak? Dia memberi jalan, membawa rider ini cuba rapat dengan dia. Kemudian you akan lihat dia akan rapat membawa lead rider sprinter dia ini. Jadi mereka memberi kerjasama yang cukup kuat untuk membawa sprinter dia sampai ke garis penamat. Kita lihat sikit demi sikit. Sudah rata, nampak? 66 km per jam. Nampak? Bukan senang. Orang lama tetap orang lama ya. Sprinter Mark Cavendish memang adalah salah satu pelumba yang cukup tidak asing lagi di kategori baju hijau, dan dialah salah satu rider yang memberi, saya rasa, peluang banyak ke baju hijau sehingga Tour de France penghabisannya ya. Itulah kerjasama yang penting, membawa sprinter mereka naik. Inilah perasaan mereka sebagai seorang yang membawa mereka sebagai tim. Tanggungjawab mereka, tugas mereka, dan membawa sprinter mereka ke depan sebetul di tempat yang sesuai, dan kelajuan yang cukup penting menjarakkan rider lain membawa train dia, kan? Train dia. Garisan yang tadi kita nampak, garisan tu kan, garisan tu nampak pasukan-pasukan lain-lain, dia akan membawa mereka naik depan yang boleh dan menghabiskan peluang jikalau juara stage yang mereka dapat. Itu how satisfied mereka. Okey, ini stage 6. Kita ulang ke stage 7 ya. And after 50 kilometres, a very strong group broke free of the peloton. Mathieu van der Poel leading the charge in his yellow jersey, along with Wout van Aert, Vincenzo Nibali, and a host of other big names. Tadej Pogačar and UAE Team Emirates caught napping, and suddenly it was panic stations on the front of the peloton. 18 of the 23 teams represented up front, with strong men like Kampenaerts, Van Baarle, Asgreen, Conrad, and Krauw Andersen. Mark Cavendish was also in there. Pogačar's teammates chasing Ini furiously. peringkat ke-7 ya, peringkat ke-7. Matej Mohoric and Brent Van Moor kicking on as the front group began to splinter. So 4 men now in the lead and putting around a minute and a half clear of the Van der Poel group. A couple more GC teams meanwhile working on the front of the peloton, including Total Energies, but they were still a long way back.
Heading into the last 40 kilometres with plenty of riders set to struggle on these climbs. Indeed, the race was blown apart on the Signal Duchamp with Morohich going clear at the front. He's grinding away on the front. Stuyven just trying to limit the loss. 1 kilometre remains now to the top of the Peringkat climb. Morohich seems really strong today. Peringkat ketujuh ini tak banyak bukit sangat, tetapi strategi pasukan mereka masing-masing betul-betul kena fokus apa yang berlaku di overall standing dia. This is a move to try and put Tadej Pogačar now on the back foot. This is the rider who 2 nights ago said, this race is still on, I still think I can win the Tour de France. Well, Carapaz also looking to put some pressure on Pogačar. Oh, into the woods. And with the stage victory now out of their hands, rivals Van der Poel and Van Aert were marking each other in the fight for the yellow jersey. These two riders have been supreme. They have refused to accept the pattern of a transition day in the Tour de France. They've used it to their best effect, and they have put all the other riders 5 minutes and 27 seconds back. This rider is about to join the elite club of riders who've won stages in all 3 Grand Tours. He's won in the Vuelta, he's won in the Giro, and now he's going to have the emotion and the glory of winning a stage of the Tour de France. Di peringkat ketujuh ini, bagi saya nampak strategi mereka masih tidak berapa aktif, tetapi pecahan-pecahan grup semua dapat kembalikan ke kelompok. Jadi overall tidak banyak berbeza. Kita lihat overall dia. France, Matej Morohich. Protect your site with GoDaddy. You might not know of July 2021. Remember where you were, remember what you were doing. Stage 8 of the Tour de France was one you'll never forget. The stars lined up as usual in Oyonnax, and they were heading to Le Grand Bornand after 150 kilometers of racing. Ini dia peringkat yang cukup teruk. The first real climbs of this tour. Betul-betul teruk hari ini punya course. Nanti kita tengok. All in the last part of the stage were first category. Okey. Bukit 1600 meter. Paling tinggi di puncaknya. Ini ada peringkat ke-8. Cuba lihat. Bukit dia 700 meter. Kalau sesiapa yang berada di KL, kita kayuh ke Genting Sempah, di kilometer di sini 700 meter, saya rasa lebih sikit tinggi daripada Genting Sempah, tetapi yang sudah pasti 1297 meter ini sudah melebihi ke puncak. Belum. Yang ini saya rasa dalam pertengahan Gotong Jaya di bukit kedua. Lepas tu ketinggian 1006 adalah melebihi ketinggian ketinggian meter di Genting Highland. Ni puncak dia. Cukup seksa. Banyak bukit mereka kena banjat. And it began from the very start. An uncategorized climb forcing splits out of kilometre 0. They were made bigger on the descent, and the first big casualty of the day was Geraint Thomas, caught up in a group behind. He would never see the front again. Wout van Aert would be trying to take the yellow jersey. Primož Roglic, the next casualty. After having started fairly well, he lost contact, and his Tour de France hopes would fade with those of Thomas. Di dalam Tour de France ini, biasanya 21 hari perlumbaan ini adalah cukup penting memastikan tahap ketahanan badan kita kena berada di
sentiasa dalam 80 ke 900, 80% kecergasan kita sentiasa lebih kurang setiap hari. Tetapi untuk perlumbaan seperti ini, mereka kena membajetkan perlumbaan mereka dengan tenaga apa yang mereka ada. Jadi jangan lihat pemenang awal, ya. Kita sentiasa kena ingat perlumbaan ini selama 21 hari. Jadi mereka kena mengikutkan manager dia yang berada di kenderaan, memberi arahan untuk pasukan mereka, dan yang itu kita akan cuba beritahu seterusnya. Bukan hari ini, kita akan memasuki perbualan sesiapa di dalam kereta, yang berada di dalam kereta, dan manager mereka, pasukan mereka memberi arahan apa yang mereka perlu buat, dan menolong atau melajukan pace itu adalah team manager. Overall standing ini 21 hari ini, mereka bukan setiap hari nak menang. Kadang-kadang mereka cuma mahu menghabiskan di dalam kelompok-kelompok yang memastikan kedudukan mereka terkawal, ya. Jadi dalam sini nampak rider yang kena tinggal, mereka kemungkinan sudah exhausted. Okay, kadang-kadang it's not your day. Jadi Tour de France ini adalah penting untuk memastikan selama banyak hari macam itu kena maintain strategi mereka. Okay. After the intermediate sprint, Sonny Colbrelli would take 20 points back in the battle for the green jersey. Into the final 100 kilometres, and the group up front split up. Just under 20 riders away. Søren Kragh, the most dangerous in the general, at 6.5 minutes from Mathieu van der Poel, who'd made the main bunch so far. The race continuing to split up front, and Jonas Aguirre had a moment. Thankfully, wasn't too serious. And Søren Kragh began to dream, away in the break, and very close to taking the virtual race lead. But Michael Wood set after him. Still 1.5 climbs to go at this point. And the weather making the day even more difficult. Like most teams, UAE Emirates were left short on numbers in the main group of favourites, but they put the more difficult. Like most teams, UAE Emirates were left short on numbers in the main group of favourites, but they put the pressure on. And Mathieu van der Poel's challenge in the yellow jersey would eventually see. Then this happened. Pogačar going on the attack on the penultimate climb of the day. Carapaz the only man to follow him, but not for long. Pogačar pulling away from... Ini adalah 29 km ke garis penghujung, garis penamat dia. Ini ada gunung. 1.3 km ke puncak gunung untuk mendapatkan King of Mountain atau menjarakkan pelumba lain sebelum garis penamat di penghujung turun bukit. Ini adalah 7 minit 46 saat. 7 minit 46 saat adalah jarak antara dia dengan overall leader dia yang telah ketinggalan di belakang peringkat 8 ini. Jadi sedikit sebanyak kemungkinan kenapa yellow jersey dia di belakang, sepatutnya dia berada di depan. Contender untuk overall GC adalah dia, ya. Jadi ada 2-3 rakan lagi di belakang yang mencabar dia tak jauh, masing-masing berada di jarak yang tak besar lah, okay? Mungkin 1-2 minit jarak jauh juga, tetapi overall standing ni mungkin hari ni you lebih kuat, besok saya lebih kuat, jadi kita tak tahu apa yang berlaku akan datang. Jadi untuk kategori yang ni ke puncak 1.3 km, katakan malam ni boleh tengok di TV screen anda, ini adalah 29.8 km sampai ke penghujung jalan. Jarak dia dengan yellow jersey 7 minit lebih, yang ini adalah reach to the top of the peak. Bukan penghujung, yang ini untuk the top of the mountain saja. Apa yang mereka tengah panjat. Kita sambung, ya. From the former Giro d'Italia champion, and it's the reigning Tour de France champion who had laid down a marker. Ini puncak dia. Ada polka dot tadi.
Carapaz will get some help from Castroviejo, but it will all be in vain. He would not see Pogacar again until after the finish. The question is, would Pogacar... Edwin, apa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Apa ini, Edwin? Cuba lihat. Apa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah contender untuk overall standing dia. Rider yang boleh katakan kuat. Dan rider yang kedua ini pun lebih kuat. Jadi, ini breakaway punya group. Kelompok pertama berada di depan. Rider kedua 39 saat di belakang. Ini nombor 1. Rider yang di depan sekali, ya. Rider di depan sekali nombor 1 adalah leader untuk sementara ni, ya. Lepas tu jarak dia dengan rider belakang ini adalah masa dia. 39 saat. Ini petak nombor 2 adalah 39 saat. Jadi jarak dia kemungkinan berada di hampir mungkin 200 meter, 100 meter kemungkinan. Okey, lepas tu jarak dia dari kedua, ketiga kita belum tahu, tetapi dia dengan leader, nombor 3 dengan leader 2 minit 41. Bukan dengan dia, dia dengan dia. Nombor 3 dengan nombor 1, jarak dia punya masa. Nombor 4 3 minit 53. Jadi dia punya masa jarak nombor 1 dengan jarak nombor 1, ya. Jangan lupa, ini nombor 1 jarak dia, timing dia. Ya, ini ada 5 kelompok sekarang dah pecah-pecah. Masih ada lagi banyak, tetapi di sini kita boleh tahu ini kelompok. Pecahan kelompok masa dia, ya. Cara kita tengok itu perbezaan dia. Jadi jikalau malam ni anda dalam skrin, abang boleh tengok apa berlaku dan situasi dia. Jadi lebih faham dan lebih teliti apa yang berlaku dalam skrin, setakat bukan tengok mereka kayu saja. Jadi strategi mereka kita boleh tahu, oh ini rider berapa jauh, berapa masa dia dan apa mereka tengah buat. Itu penting, ya. Pogacar again until after the finish. The question is, would Pogacar see the front of the race? Unthinkable at one point, but making his way back, the time gap began to disappear. Pogacar in the big ring on a first category climb, putting in a performance that we haven't seen for a very long time in professional cycling. Dylan Teuns will be left alone at the front of the race, going over the top of the Col de la Colombière, the final climb of the day. Pogacar second over at 31 seconds, and you wondered if he'd catch him. The script had been written for one of the most special performances in the history of the sport. Pogacar didn't quite read all his lines. Dylan Teuns, though, did, and he took the victory, dedicating it to his late grandfather. Behind Jonas Aguirre. Tadi ada dengar komentator cakap mengenai Pogacar tak jauh di puncak bukit sebelum garis penamat. Pogacar bukan tak mahu mengejar rider di depan, oleh kerana mereka lebih meletakkan harapan lebih tinggi, bukan setakat stage win. Mereka mengurangkan risiko dia as a rider nombor 1, Pogacar. Jadi dia tak mahu ambil risiko terlampau tinggi untuk peringkat ini stage win, tapi dia nak menjaga dia punya kedudukan overall yang memakai jersey kuning hari ke-8 ini. Jadi cuba lihat, sebagai seorang leader rider, mereka tidak penting stage. Tetapi jikalau boleh menang, apa salahnya? Kalau tidak, jikalau dia mengambil risiko terlampau tinggi dan tidak berbaloi, jadi dia akan mengizinkan rider di depan mendapatkan kemenangan harian, tetapi dia hanya di kedudukan kedua mendapatkan overall yellow jersey dia. Cuba kita lihat, Andy. And Michael Woods would sprint in for second and third. But today Pogacar dropped a bomb on the Tour de France and put in a performance that would change the shape of the whole race, still with 2 weeks to go. The first mountain stage, they often talk about making a statement. That was a fully fledged declaration. Wout van Aert battled to the finish but was unable to get to his yellow jersey dream.
Dylan Turns celebrated, with Bahrain victorious, taking their second win in as many days. Some huge gaps between the top finishers and the GC favourites. Okey, ini untuk harian punya keputusan. Harian keputusan, recap, ini adalah 3 jam 54 minit. Ini adalah kayuhan hari ini. Ini pecahan masa kedudukan mereka berada di kelompok masing-masing. Ini adalah masa dia. Tetapi ini bukan overall. Ini adalah untuk stage harian. Jadi selepas ini anda akan dapat melihat general classification dia lebih details. Bukan dia. Ini stage winner. Tadej Pogacar exchanging white for yellow. Many thought that stage 8 would be the first proper day of the Tour as the race hit the mountains. Most will now be wondering if it realistically was also the last. 1 minute 48 to Wout van Aert, 4.5 minutes to the next contenders, and from 1st to 10th, after just 8 stages and 1 day in the mountains, almost 7. Ini adalah keseluruhan. Nampak? Ini kedudukan dia, jumlah selama 8 hari. Mereka telah berkayuh 29 jam, 38 minit dan seterusnya. Pecahan ini adalah kedudukan mereka di tangga kedua, ketiga, keempat. Jadi ini adalah masa mereka. Jikalau mereka mahu mencuri jersey kuning dia, maka mereka kena berada di hadapan dia stage yang satu lagi. Bermaksud dia kena tinggalkan jersey kuning jikalau mahu mencuba merampas jersey kuning dia. Tetapi nampaknya banyak hari lagi, kita tidak pasti apa akan berlaku, dan ini adalah kedudukan overall untuk setakat stage nombor 8. Saya akan memberitahu lebih mendalam mengenai drafting dengan leading group sprint nanti kita selepas ini. Minutes of a gap. One final stage in the first week to come. Clues to Tignes, 145 kilometres. Our first all-category climb of this race. And a finish in Tignes 2 years after the stage there had to be cancelled because of a landslide. We know that anything can happen in the Tour de France, but it will now take another monumental effort to change the course of this race, which as it stands, belongs to Tadej Pogacar. Okey, selepas ini saya akan beritahu drafting is an important part of riding strategy, whether it is in the peloton or in a breakaway. Okey, ini adalah sedikit sebanyak cerita macam mana kita nak buat drafting, macam mana kita nak kayuh bersama dengan rakan lain, macam mana kita berada di kedudukan masing-masing, lebih mencuri angin dan berada di situasi mana dan keadaan yang macam mana. Cuba lihat. Ini adalah dari arah angin depan. Putaran menjadi tukar sebegini untuk menukar kedudukan mereka, berkongsi tenaga, melawan angin dan menukar di sebelah kiri mereka. Di Malaysia bukan di sebelah kiri, di Malaysia di sebelah kanan. Dia sebelah kiri disebabkan di sana kemungkinan arah angin berada di sebelah kanan datang, mereka menukar ke kiri. Kalau angin datang di sebelah kiri, mereka akan menukar arah di sebelah kanan. Jadi di dalam Malaysia biasanya kita tiada dalam perlumbaan, kita pasti menukar ke kanan, dari kiri ke kanan. Ya, kalau kita tiada dalam perlumbaan. Jikalau dalam perlumbaan, kita ikut sebab jalan dah tutup. Jadi macam-macam. Bagi mereka, dia akan menukar situasi berbeza bila angin lintang datang dengan arah lain. Jadi boleh lihat situasi mereka menukar arah, berkongsi tenaga. Nampak? Dia akan sengit. Nampak? Dia akan sengit bila angin lintang datang sebelah kanan. Dia akan tolak penukaran giliran mereka. Nampak?
Ini perbezaan dia. Nasty cross. Bila angin lintang datang, mereka akan berkongsi tenaga sebegini. Just sitting on. When the direction of the race turns into the crosswinds, it only takes a few riders ini cara ready dia, betul. to take some hard and steady relays up at the front of the pack to ramp up the pace. After a couple Nampak? of minutes, Cara you'll macam see the ini rest dia of akan the membawa strong kelompok tu lebih out laju dan lebih menjimatkan tenaga. Itu sebab leader, team, domestic rider, ini kerja mereka. Ya. and are obliged to ride very hard to hold the wheel in front. Sooner or later, someone will drop that wheel and a split in the field will occur. Very rarely will the bunch who have been dropped manage to get organized enough for a successful chase to happen. Thus, the front group can rush to the line for the stage win. We can't manage work like this. That's why I use Monday.com. My team uses it to Kita ringkaskan dia penghujung. Nampak lead out rider dia. Sekali lagi. Nampak lead out rider dia. Lead out rider dia. Lead out rider dia. Saya ulang balik tadi ya. Jadi boleh faham lebih mendalam. Tengok baju hijau ni. Baju hijau ni ya. Tengok. Baju merah ni. Dia cari ruang. Dia tak ada teammate tetapi dia cari ruang untuk belakang dia. Ni. Dia tolong baju merah. Tengok baju merah dari mana? Dia cari ruang keluar, nampak? So, lead out. Lead out sprint adalah 110% membawa sprinter mereka naik ke depan. Tetapi bila berkongsi tenaga, tiada 100%. Berkongsi tenaga bermaksud setakat mana yang mampu, kita memberi arah rider lain take over. Tetapi untuk lead out rider, mesti keluar 110% untuk membawa leader mereka di depan. Untuk menghabiskan, jikalau ada peluang, menang stage win. Okay? Hai, saya ni buat sikit untuk penukaran. Hari ini ada Screen TV. Apa khabar semua? Ada baik? Richard, how are you? Sorry, just now in the brain of moving to talk about the race. Apa khabar? Baik? Ada baik tak semua? Jadi ada apa-apa soalan boleh tanya saya. Tetapi untuk Tour de France ni saya rasa kalau tak berapa pasti untuk keadaan perlumbaan, mungkin kita kucak-kacir nampak penghabisan saja ya. Tetapi kalau hari ini you tahu sedikit sebanyak mengenai masa pergerakan mereka, jarak mereka, lebih menarik faham dengan situasi berlumba ya. Jikalau ada masa, drop sikit WhatsApp saya, boleh tanya apa yang nak tahu lebih mendalam, letak dalam petak, komen sikit. Jangan lupa like dan share. Ada apa-apa kita bincang lagi seterusnya. Kemungkinan 2-3 peringkat kemudian saya akan menjelaskan apa yang patut yang lebih mendalam perlumbaan di Tour de France ini. Ya, hi James, good evening. How are you? Suhaimi, apa khabar? Ya, jadi saya tidak mahu membuang masa lebih banyak. Sampai kita jumpa lagi. Salam satu Malaysia. Sampai kita jumpa lagi di peringkat akan datang. Selamat malam, selamat petang. Terima kasih. Sampai kita jumpa lagi ya.